Alright, so lecture ke-10 kita masuk topik function. Sebelum ni awak pernah belajar tak function dalam C? Tak pernah? Yang dari KV semua tak pernah? Yang selain dari KV, DKM? Tak pernah? Function ni sebenarnya awak memang dah guna daripada awal lagi. Cuma awak tak perasan lah. Hari ni kita akan belajar detail tentang function. Okay, learning objective. Explain the function available in C programming and apply suitable codes to use function. So kita akan tengok apa itu function, advantage of using function, library function versus user defined function, function prototype, how to define a function and calling a function. Okay. C enables programmer to break up a program into segments commonly known as function. Setakat yang saya dah ajar sampai sekarang ni, awak punya program terus je daripada atas sampai bawah. Kan, kalau ada calculation katakan, kita akan buat calculation tu mula daripada dia minta input sampai dia ada calculation sampai dia bagi output. Macam mana kalau kita berulang-ulang nak buat benda yang sama? Kita pakai loop kan? Tapi kalau dalam loop tu sendiri pun, dia punya calculation tu terlampau panjang. Sebenarnya kita boleh define dia dalam function. Dalam satu program yang sama, kita boleh pecahkan kepada banyak modul. Modul ni lah yang kita panggil sebagai function. Okay. Every function in the program is supposed to perform a well-defined task. When you divide a large program into various functions, it becomes easy to manage each function individually. Okay, sebenarnya selama ni pun awak dah pernah pakai dah function ni. Contohnya, printf. Printf adalah satu function. Awak panggil printf, awak buka kurungan, awak letak kat situ yang quotation mark tu kan, dalam tu letak persen %d ke apa, koma, then variable kan. Itu sebenarnya satu function. Printf tu sendiri, awak panggil je printf, tapi sebenarnya dalam background, dia dah buat banyak kerja lain dah untuk boleh display benda tu saja dekat konsol, dekat screen. Itu semua programmer dah define masa diorang, masa awak install program C tu. Kalau nak tengok printf tu, awak kena buka balik dalam installation folder dalam C tu, program file tu, cari balik stdio.h. Cari stdio.h, cari dalam tu kat mana function printf. Dalam tu baru awak tengok panjangnya yang printf tu macam mana dia buat. Tapi sebab dia dah permudahkan untuk awak just panggil printf, buka kurungan, bagi je variable apa yang dia minta. Itu salah satu contoh function lah. Bayangkan kalau printf tu tak ada, hanya untuk awak display kepada screen saja, kena setiap kali kena copy paste coding yang panjang tu. Jadi payahlah. So function ni dia untuk memudahkan, untuk ringkaskan awak punya programming, panggil saja supaya awak boleh buat dia punya task. Okey. Satu lagi function yang kita dah biasa guna. Setiap kali kita guna, main function. Main, buka tutup kurungan. Yang awak selalu pakai int kan, integer main. Kadang-kadang void main pun boleh. Okay, main ni sebenarnya adalah satu function. Every C program has at least one function, which is the main function, but a program can have any number of function. Setiap program dalam C mesti ada main. Sebab apa? Bila kita klik run je, benda pertama yang compiler akan cari adalah kat mana main. Kat situ yang kita akan start kita punya program. Jadi kita nak trace program kita kan, nak trace output semua, kita akan start daripada main. Walaupun dekat atas daripada main tu ada lagi coding-coding lain, tapi dia akan start daripada main dulu. Daripada main tu barulah dia akan jump pergi ke mana yang diarahkan.
Okay, aliran kita punya program start daripada main. Okay, function ada dua jenis. Yang pertama library function. Contoh macam saya cerita pasal printf tadi. Printf tu library function. We do not need to write a code for a library function. It is already present inside the header file which we always include at the beginning of a program. Kalau kita punya program, bila kita start kita punya program, contoh macam ni kan, kita mesti start dengan include stdio.h. Kenapa kita nak letak include stdio.h ni? stdio ni standard input output. .h ni maksudnya header file. Kalau kita tak letak lah ini kan, buang dia. Apa jadi? Dia akan keluar kat bawah ni, program boleh run sebab printf ni dia terlampau common. Tapi dia akan keluarkan warning. Mana dia ni? Note, include stdio.h or provide a declaration of printf. Yang ni. Okay, kalau tengok online GDB. Okay, katakan kita buang kita run. Dia still boleh run tapi dia akan keluarkan warning. Pilih language. Seleksi. Nampak dia keluarkan warning. Implicit declaration of function printf. Incompatible implicit declaration of built-in function printf. So basically yang kita duk letak selama ni include stdio.h sebab ini adalah satu library kita panggil. Library of function header file ni. Function printf ni terletak dalam file stdio.h. Sebab tu kita include dulu supaya kita boleh pakai printf yang ada dalam stdio.h. So printf ni kita panggil sebagai library function. Function yang memang dah define siap-siap dah bila kita install C program. You just have to type the name of a function and use it along with proper syntax. Okay, function yang kedua adalah user defined function. User defined function, function yang kita buat sendiri. Contoh, kira BMI. BMI tahu tak apa? Body mass index. Kan? BMI kita perlukan apa? Tinggi dan juga berat kan? Daripada tinggi dan berat kita boleh dapatkan BMI. So kalau takat seorang tu, bolehlah kita kira straight je macam tu kan? Tapi kalau berpuluh-puluh orang, calculation itu jadi panjang lah kalau kita nak ulang kan? So kita define siap-siap dalam satu function, macam mana nak kira BMI, kita just bagi input saja berapa dia punya tinggi, berapa dia punya berat. Kemudian dia akan kira. Dia akan bagi balik output. Sekarang awak tak nampak lagi, nanti saya akan tunjuk contoh lah. We have to write a body of function and call the function whenever we require the function to perform some operation in our program. Okay, macam user define function, function ni memang dia tak ada bila kita install dalam C. Bila kita install C. Macam kira BMI kan, takkan C nak buat siap-siap, mana dia tahu kita nak kira BMI. Ataupun kira CGPA ke, macam mana nak kira stock ke, atau display grade ke. Ini semua kita kena buat sendiri. Yang dah ada dalam library function ni benda yang common. Contohnya macam mana nak genapkan number. Macam mana apa lagi? Macam mana nak display time. Macam mana nak buat random number. Benda macam tu adalah dalam library function. Okay, so function ada dua jenis, library dan user defined. Okay, first kita tengok library function. Library function are those function which are already defined in C library.
Contohnya yang kita biasa pakai printf, scanf, ni awak tak pernah pakai, str, cat, dan banyak lagi, ada beratus-ratus. Just need to include appropriate header file to use this function. Ingat kalau kita nak pakai library function, kita mesti include header file yang ada function tu dalam tu. Contohnya awak nak pakai floor ataupun ceiling, awak kena include mat.h. Macam power atau square root kan. Power atau square root awak kena include mat.h. These are already declared and defined in C libraries. Ini contoh. Contoh beberapa built-in function dalam contohnya stdio.h. Ni kalau awak Google stdio.h memang ada banyak lah. Ni tutorial C++. Ada tu dalam ni. Ni tutorial. Kalau full list of library yang ada dalam stdio.h ni ada banyak ni. Size_t file. Banyak lah ni. Ni semua library function dah ni. Fclose, clear, saya pun tak pernah pakai. Banyak sangat. Ini baru stdio.h. Dan library ada banyak lagi. Ni macam kat tepi ni nampak. Assert, ctype.h, erno, float, limits, local, mat.h, katakan mat.h. Macam-macam ada. Acos, async, aten. Ada next page lagi. Banyak lah. Okay. So awak kena tahu apa function yang awak nak pakai, macam mana dia berfungsi, apa input yang dia perlukan, apa jenis output yang dia keluarkan. Dan apa dia punya header file. Semua tu awak kena Google lah kalau nak pakai function ni. Okay, saya takkan mampu ajar semua function sebab ada beratus, beribu agaknya function yang ada dalam library. Okay, yang penting awak kena tahu guna lah. So ini contoh yang ada dalam stdio.h. Kita ada printf, scanf, getchar, putchar. Ini awak boleh Google je. Ini macam conio.h. Conio stands for console input output header file. Console input output. Dia ada ni clear screen, getch, macam-macam lah. Nanti dalam lab kita akan try buat lah. Contohnya dalam mat.h. Mat.h header file supports all mathematical related function in C language. Contohnya kita ada floor. Okay, floor, this function return nearest integer which is less than or equal to the argument passed to this function. Dia macam bundarkan kan. Kalau floor contohnya 3.2. Kalau kita ambil floor, dia akan pergi kepada yang ke bawah. So bila kita bundarkan dia, dia akan jadi 3. Kalau round, round kalau lebih daripada 3.5 dia akan jadi 4. Dia bundar. Kalau ceil, C-E-I-L, ceiling. Ceiling dia akan pergi pada yang lagi tinggi. Contohnya 3.2, walaupun dia bawah daripada 3.5 dia akan jadi 4. Itu contohlah. Semua dia punya description awak boleh cari sendirilah. Boleh Google sendiri online. Sin ni untuk carilah. Sin, cos, tan, sqrt, square root, pow untuk puasa, power of. Contoh macam ni, square root of 16. Awak panggil je sqrt, buka kurungan, bagi nombor 16. Okay. Tapi kalau nak pakai macam ni, make sure atas tu awak kena include dulu mat.h. Kalau tak include mat.h, dia akan keluar error lah. Okay. Setakat ni boleh? Kita tengok contoh dulu Try test. Pakai ni ke pakai ni? Pakai ni lah. Okay, include stdio.h. Sekarang saya nak include mat.h.
Okey. Kita nak dapat, okey kita try dulu dapat square root tu. Square, sini je square root sini of 16. Katakan saya ada int x sama dengan 16. Okay, so int y result lah, int result. Okay, saya nak dapatkan square root of x, punca kuasa x. So result sama dengan kita panggil function sqrt dan kita supply. Dia perlukan, okey dia perlukan apa? Biasanya kalau kita type dalam IDE, dia akan keluar macam ni. Double square root double. Dia akan keluarkan variable apa yang diperlukan. Kalau kat depan ni dia kata double, maksudnya result dia nanti mesti akan berjenis double. So kalau saya declare integer kat sini, dia jadi error lah nanti. Yang dia perlukan adalah double, bukan integer. So saya kena tukar yang jadi double. Kemudian square root, awak tengok dalam kurungan ni variable jenis apa yang diperlukan. Yang ni dia perlukan double. Okay. So kat sini saya kena letak nilai double lah. Actually kalau saya letak integer pun dia akan implicit casting dia tukar kepada double juga. Tapi tak apa. Okay, so maknanya yang ni kita kena tukar jadi double. Yang ni letaklah 16.0. Okay, kemudian baru kita print. Yang ni print f. Persen apa? Kalau double? Persen f. Lepas tu result. Okay, panjang sikit. Square root of nilai x adalah, okey sebab integer kan, yang ni tukar jadi double juga lah. Square root of is f, apa ni? Yang persen f ni saya nak bagi pada x, yang persen f yang last ni pada result. So yang ni letak x, result. Alright, so cuba run. Mana pergi function button run dia? Oh dia duk execute lagi. Macam mana nak stop sekejap Abort. Dia tak boleh nak stop. Tak boleh nak build. Sebab tadi kita kacau library kan. Tak apalah kita buat dalam online GDB. Okay. Kena copy tadi. Okay. Dia punya output. Square root of 16 is 4. Apa lagi? Kalau 25? Kalau 255? Square root of 255 is 4. Okay. Sekarang kita nak try power pula. Kuasa. Katakan saya nak dapatkan result x kuasa 10. Kalau setakat kuasa 2 bolehlah kita buat x darab x kan.
Kalau sampai 10, okey. Saya tak tahu result dia akan jadi double ke integer, tapi kita buat je dulu. Double power result. Okey, kita type pow. Buka kurungan. Oh, ini tak ada dia punya ni. Tak ada dia punya hint. Kalau online GDB dia tak bagi hint. Kalau yang ni dia bagi hint. Sekejap Double result. Wow. Nampak tu? Tu perbezaan antara IDE. Ada IDE yang dia bagi hint, ada IDE dia tak bagi hint. So saya tahulah kalau saya buat lab test, saya tak boleh pakai ni lah. Banyak hint. Saya pakai online GDB lah. Okey. Kalau POW tengok, dia akan pulangkan result berjenis double dan dia perlukan dua variable yang diperlukan, iaitu satu double dan satu lagi double. So double yang pertama ni adalah apa yang kita nak kuasakan, contohnya X tadi kan. Double yang kedua ni adalah nak kuasa berapa. So kalau saya nak X kuasa 10, yang first ni bagi X, lepas tu koma, lepas tu 10. Okay. Copy yang ni je lah. X power of 10 is, so yang ni X, yang ni power result. X power of 10 is apa? Oh, yang itu boleh. Nak copy lagi. Boleh tak turun bawah? Mana new line? Kat mana kita nak letak new line? New line. 255 power of 10 is agak lah 255 kuasa 10. 5. 25 kuasa 10 pun dah banyak ni. Okay. So kalau kita nak kira sendiri, kita tak nak pakai function pow ni, terpaksa lah kita buat X darab X darab F darab X sampai 10 kali. Jenuh juga nak buat kan. Sebab tu, itu salah satu kegunaan function lah. Sebab dia nak ringkaskan kita punya program. Okay. So setakat ni dapat faham? Kita take 5 dulu. Okay. Bagi hadam dulu. Nampak tadi Amai dah ngantuk-ngantuk. Yang duduk kat rumah tu sedap lah. Awak boleh baring-baring. Nak try pun boleh ni function-function lain ni. Round, seal, sin, constant.
Post share pula. Post recording. Okay, tadi kita tengok library function, sekarang kita nak tengok user define function. Okay, other than library function, you can also create functions as per your need. Such function created by the user are known as user define function. Okay, how function work? Okay, C program dia bermula daripada main function. So bila compiler jumpa dengan bila kita panggil satu function, function name, dia akan jump kepada bahagian function tu. Contoh macam ni Ini bahagian kita include kat atas kan. So main kita duduk dekat tengah, katakanlah main ni kita duduk kat tengah. Dia akan execute start daripada main bila kita compile. Lepas tu bila dia jumpa, kita panggil satu function, function tu akan jump pergi kepada mana yang kita define function kita tadi. Proses dia ada dalam ni lah. So sekarang sebenarnya kita punya function ni ada dua lah dalam program yang kat tepi ni. Satu yang kat bawah ni, function main, dia punya hayat dia daripada sini sampai sini. Buka curly bracket dan bertutup curly bracket. Function kedua yang atas ni. Daripada sini sampai sini. Okay. Okay, yang penting function ada 3 bahagian yang awak kena tahu. Function prototype ataupun function declaration, function definition dan function call. So kalau saya tanya dalam exam, apa maksud function prototype, labelkan function definition, tuliskan function call, awak kena tahulah apa maksud ketiga-tiga ni. Okey, ini kita tengok 2 contoh yang awak biasa buat. Katakan kita nak tambah 2 number. Ini kalau tak guna function, kita buat straight je lah daripada atas sampai bawah. Tekan answer, okey, kita declare. Ini salah ni, patut int tak ada kat sini. Okey, kita declare integer ni. Dia answer kita buat 6 tambah 2. Okey, 6 tambah dengan 6 tambah 2. Kemudian kita buat answer. Macam mana kita nak pecahkan kita punya coding ni kepada function. So kita nak bahagian operasi ini saja kita keluarkan dan kita jadikan satu modul. Okay. Dan modul tu kita nak bagi nama addition. So cara dia macam ni lah. Okay. First kali kita kena buat dia punya function prototype. Function prototype biasanya duduk atas sekali. Bawah daripada yang kita buat include tu. Kita kena, macam kita declare siap-siap lah, kita akan ada satu function lain lagi dekat bawah nanti. Nama dia yang ni, dia akan return jenis ni dan dia perlukan parameter banyak ni. Okay, ini function prototype. Kemudian, ini adalah function definition. Bahagian yang kita keluarkan dan kita buat dia punya operasi semua duduk dalam ni. Okay. Nanti saya cerita detail lah. So ini function definition. Dan bila kita nak panggil dia, kita kena buat yang macam ni. Akmal masuk. Akmal tak ada lah ni. Dekat tapi jauh ke jauh tapi dekat? Okay. Yang ini function call. Okay. Function call adalah untuk kita panggil balik function yang kita buat tadi. So, function mesti ada 3 bahagian dalam C. Function prototype duduk atas sekali. Function definition, dekat mana kita define function kita tu punya proses dia, tu function definition. Dan function call, bila kita panggil kita punya function tadi. Okay, first kita tengok function prototype, also known as function declaration
Ada orang panggil function prototype, ada orang panggil function declaration. Sama je lah. Sebenarnya function prototype ni dia perlu ada kalau kita punya function tu kita define dia dekat bawah main. Inti main tu duduk atas, function kita duduk bawah. So atas sekali kita kena letak function declaration ni, function prototype ni. Sebenarnya kalau kita punya function tu kita letak atas daripada main, tak perlu pun yang ni. Saya bagi tahu je lah, tapi tak nak awak keliru, sekarang kita buat mesti ada 3 je. Okay? Atas mesti ada prototype, tengah main, bawah kita punya function definition. Like any variable or an array, function must also be declared before it is used. Declaration inform the compiler about the function name, parameter and return type. So function prototype, apa yang perlu ada, depan sekali mesti ada dia punya return type. Return type adalah nilai jenis apa yang function tu akan bagi balik. Contoh, kalau kira CGPA, ya kan, katakan function saya nama kira CGPA. Awak expect saya akan pulangkan nilai berjenis apa? Saya nak minta awak kira CGPA. Saya patut dapat balik nilai jenis apa? Char ke? Integer ke? Float ke? Float lah kan, CGPA mesti 3 point something, 2 point something kan. So dia mesti float. Ataupun double. Itu kita kena define lah, itu yang kita kat return type ni. Kalau saya kata, katakan nama function saya generate grade. Generate grade. Dapatkan grade. Saya patut dapatkan balik nilai apa? Return type dia. Grade apa? Katalah saya tak ada plus minus semua lah. Saya ada A, B, C, D, E, F. Char lah kan. Dia patut return nilai char lah. Okay. Ataupun kalau bilangan ke, integer lah. Kita terpulang pada apa yang kita nak function kita buat lah. Kemudian kita punya function name. Syarat untuk menamakan function sama macam menamakan variable. Okay, tak boleh start dengan number, tak boleh start dengan tak boleh ada simbol. Sama je macam variable. Dan jangan mula dengan huruf besar, start dengan huruf kecil. Lepas tu dia mesti buka tutup kurungan. Buka tutup kurungan. Dan kalau prototype ni sebenarnya okay, dia kena ada type, kemudian kena ada parameter, dipisahkan dengan koma. Tapi kalau dalam prototype sebenarnya parameter ni optional, tak letak pun tak apa. Awak boleh letak berapa banyak nilai je yang dia nak. Katakan saya nak kira BMI tadi kan. Okay, katakan saya nak kira BMI. Katakan kita nak buat macam BMI. So nama dia function name kita adalah, saya buat BM je lah, kira BMI. Input kita, input untuk kira BMI apa? Tinggi dan juga berat kan? Tinggi dan juga berat. So kalau tinggi dengan berat ni saya nak estimate apa? Integer, float, double? Float lah kan? Float. Berat pun jenis float. Okay. Output? Output dia adalah BMI sebut kecil. BMI, nilai BMI. Puan tak dengar. Oh tak dengar, sorry. Okay. So input dia tinggi berat jenis float, output dia BMI jenis float juga. Alright. So kalau kita nak buat dia punya function definition, kita kena start dengan dia punya return type. Nilai apa yang dia akan pulangkan. Nilai apa yang dia akan pulangkan, kita nak tengok kat mana? Output lah. Okay, dia akan pulangkan nilai berjenis
float. So kita start dengan float. Kemudian yang kedua adalah dia punya nama. Nama kita punya function, kira BMI. Okey, lepas tu buka kurungan. Kemudian kita kena list down semua input yang diperlukan untuk kira BMI. So kita tahu dia perlukan tinggi dan juga berat. Kalau untuk function prototype, ini bukan function definition, bukan yang bawah tu, ini yang atas punya. Untuk function prototype, nama ni optional. Letak pun okey, tak letak pun okey. So katakan saya buat float tinggi, float berat. Yang ini okey, diterima. Dan kalau awak nak buat, katakan awak nak buat yang ni tak mau letak tinggi dan berat tu, awak letak float, float. Macam ni pun boleh kalau function definition. Kemudian ujung sekali mesti letak semicolon. Okay, kalau saya prefer dalam function definition, nama parameter tu tak perlu letak, tinggi berat tu tak payah letak. Cuma letak apa jenis saja, cukup lah. Supaya tak keliru. Nanti kat bawah nanti kalau awak salah eja, atas awak eja lain, dia dah lain lah, pening lah. So better kalau dalam function prototype, macam ni lah. Return type, nama kita punya function, buka kurungan, list down semua parameter yang diperlukan. Ini kita bagi parameter. Pernah dengar tak parameter? Parameter tu input lah. Jenis-jenis input yang diperlukan. Okay. Parameter yang diperlukan, awak pisahkan dengan koma. Okay, letak dalam kurungan. Dan kalau function prototype mesti ada semicolon. Kesalahan yang selalu student buat, ujung prototype lupa letak semicolon. Okay. Kita teruskan. Okay, setakat ni function prototype boleh Okay, next, function definition. Function definition contains the block of code to perform a specific task. Okay, contoh macam yang tadi tu untuk tambah 2 number. Macam yang ni. Okay, untuk function definition, dia punya header, ini kita panggil header. Yang atas ni header, yang bawah ni body. Yang atas ni header. So header ni basically dia sama je dengan prototype tadi. Cuma bezanya dia wajib letak nama kita punya parameter tu. Nama variable, nama identifier tu. Contohnya tinggi dan berat tu mesti letak lah. Kalau tak letak ni, awak just letak float, float, error lah. Mesti letak nama dia kat sini. Dan dekat ujung tu jangan letak semicolon. Okay, ujung ni tak ada semicolon. Kemudian buka ni, curly bracket. Dalam ni lah ada dia punya statement. Dan awak kena letak satu perkataan return. Return statement. Kalau awak punya return type tu selain daripada void. Okay, return type jenis yang awak boleh pulangkan kan. Macam tadi saya buat float yang kira BMI tu sebab dia mesti keluar pulangkan nilai yang berjenis titik perpuluhan kan. Dia ada beberapa jenis lah. Okay, float biasalah kan, float, integer, char ataupun array boleh juga. Okay. Ada satu lagi jenis iaitu void. V-O-I-D. Void. Yang lain tu biasalah, kalau dia pulangkan nilai integer, dia integer lah. Kalau dia pulangkan nilai float, float lah. Pulang nilai double, double, char, char. Cuma ada lagi satu yang awak tak pernah dengar, void. Apa maksud void? Void maksudnya dia tak pulangkan apa-apa nilai. Dia hanya buat proses sahaja tapi dia tak return apa-apa pun. Contoh, katakan saya just nak display nilai X. Input saya bagi X tu, kemudian dalam function tu awak just printf nilai X. Itu saja, dia tak pulangkan apa pun.
Yang macam tu tak payah return. Okay, saya cerita je dulu, sekejap lagi saya tunjuk contoh. So itu satu jenis iaitu void. When a function is called, the control of the program is transferred to the function definition. Compiler start executing code. Okay. So function definition, kita ada header dan juga body. Okay, header kita ada return type, function name, kemudian parameter, dan last sekali tak ada semicolon. Kemudian buka curly bracket, tutup curly bracket, dalam ni ada statement dan apa yang di return. Okay. Return type, a function may return a value. The return type is the data type of the value the function return. Some function perform the desired operation without returning a value. In this case, the return type is the keyword void. Okay. Function name, kau suka awak nak bagi nama apa. So function name, make sure dia kena sama dengan function prototype tadi. Parameter lah yang tu. Sekejap lagi kita tengoklah contoh dia. Okay, function body, statement yang awak nak buat tu. Okay, contohnya kira BMI tadi. Ini dekat atas. Ini bahagian atas sajalah. Okay, kita punya function prototype. Kemudian dia punya function definition. Apa formula untuk kira BMI? Okay. Untuk kira BMI, dia akan return nilai berjenis float. Kemudian nama dia sama juga kira BMI. Kat kurungan. Kemudian kita ada float. Okay, sebab ini adalah function definition, bukannya function prototype. Kita akan letak dia punya nama dia, identifier dia. Tinggi, float berat. Okay, lepas tu buka kurungan, buka ni, tutup yang ni. Okay, so dalam ni lah yang awak akan buat calculation untuk kira BMI. Apa formula untuk kira BMI? Saya tak ingat. BMI. BMI sama dengan berat bahagi tinggi kuasa 2. Berat bahagi tinggi kuasa 2. Okey. So dalam ni saya akan buat dia punya pengiraan. Saya boleh declare lagi. Saya boleh declare float BMI sama dengan, okey, ambil balik ni. Berat bahagi dengan tinggi kuasa 2. Berat bahagi dengan tinggi kuasa 2. Nak buat tinggi kuasa 2 tu awak boleh buat tinggi darab tinggi ataupun pau tinggi 2. Saya buat tinggi darab tinggi lah. Okey, ini bahagian pengiraan. Line ni bahagian pengiraan. Last sekali awak mesti return. Sebab apa kena return? Sebab yang ni bukan void. Kalau dia void, awak tak perlu return. Kalau lain daripada void, awak kena ada statement return. Return apa? Return dia punya result lah. Dalam case ni, result dia adalah BMI. Return BMI. Semicolon. Okay? Boleh hadam tak? Ini modul untuk kira kita punya BMI dengan diberi tinggi dan juga berat. Okey. Ini adalah function definition. Ini adalah function definition. Yang ke atas ni tadi
function prototype. Okay, yang ketiga adalah function call. Function call, control of the program is transferred to the user defined function by calling it. Tadi kita hanya define saja macam mana proses yang berlaku dalam function. Sekarang bila kita nak guna function tu, kita kena call. Macam kita buat pow, kita buat apa tadi? Square root tadi. Macam itulah kita panggil. Okay, so syntax dia kita kena panggil nama function tu dan kita supply variable yang diperlukan lah. Masa kita supply variable ni, istilah yang kita pakai adalah argument. Yang dalam kurungan tu lah. Okay. Kalau yang masa dalam function definition tadi, kita panggil dia sebagai parameter. Ni yang dalam kurungan ni. Tadi kita panggil dia parameter. Bila kita panggil dia dalam function call ni, istilah dia adalah argument. Benda yang sama lah actually. Yang ni saya nak hantar, yang tu saya nak ambil. Yang tu parameter kita panggil, yang ni kita panggil argument. Okay, so basically kalau argument 1 ni, dia akan pergi kepada parameter 1 lah. Argument 2 dia akan pergi pada parameter 2. Dan seterusnya. So kalau okay, ini function prototype. Okay, sekarang saya nak buat function call. Function call ni biasanya untuk level awak, biasanya dia duduk dalam main lah. Inside main function. So function call. Okay, saya tahu dekat sini kira BMI ni dia akan return nilai berjenis float. Kalau dia return nilai berjenis float, maksudnya saya kena ready juga satu variable berjenis float untuk terima nilai float tadi. Terima dia punya result. So saya declare float. Katakan float my BMI. Sama dengan, so panggil kita punya function tadi, kita kena tahu dia punya nama. Nama dia adalah kira BMI. So saya panggil saya panggil kira BMI. Nama dia. Kemudian buka kurungan. Sekarang saya kena supply apa yang diperlukan oleh kita punya function tadi. So function kita memerlukan dua nilai float, tinggi dan juga berat. Katakan tinggi saya 155 sebab dia nak jenis float kan, 155.5 lah contoh. Koma, berat 60.4 contoh. Okay, kemudian semicolon. So bila kita run kita punya program nanti, bila compiler sampai part ni, dia sampai dekat my BMI sama dengan kira BMI. So bila dia sampai dekat kira BMI ni, dia akan jump pergi pada bahagian ni. So dia akan bagi nilai 155 ni, dia akan bagi pada tinggi sebab dia duduk yang first kan. 60.4 ni dia akan bagi pada berat. Ikut turutan dia lah. Yang first ni akan dapat pada yang first, yang second ni dapat pada yang second. So dia akan kira lah. Ni BMI sama dengan 155.5 bahagi 60.4 darab 60.4. Dia akan return balik BMI ni, dia akan bagi kepada my BMI. Proses tu semua dia hantar pergi sana, dia buat kerja, dia bagi balik result. Macam itulah function. Okay. Macam mana? Tak dengar, tak jelas.
Bukan emas, saya tak dengar. Masa kita keluar dekat konsol. Selagi kita tak letak printf, dia tak keluar lah. Dia tak ada apa-apa. Apa je yang nak kita keluar dekat konsol tu, kita mesti letak dalam printf. Okay? Passive argument, ini benda yang saya cerita tadi lah. So, type, order and number of argument passed to a function and the former parameter must match. Otherwise, the compiler will throw an error. Okay, macam yang saya tunjuk contoh tadi. Katakan dekat sini saya tak bagi 155.5. Saya bagi dekat sini nilai. Saya tak bagi yang ni. Saya ganti dengan saya bagi ganti dengan A. Agak-agak apa jadi? Yang ni saya tak bagi 60.4, saya bagi variable B. Dia akan jadi error. Sebab apa error? Dekat sini dia expect dia nak dapat satu float. Kalau awak bagi integer tak apa lagi, dia akan buat implicit casting. Dia akan tukar, kata saya bagi 155 kan, dia akan tukar 155.0. Tapi kalau apa ni, awak bagi char, macam mana dia nak tukar jadi float? Memang dia akan tukar, dia akan jadi error lah. Okay, so kita mesti match kat sini. Ataupun katakan dekat sini saya tak bagi 2 parameter, saya bagi 3 terus. Koma, saya bagi 24 lah contoh. Ini pun akan keluar error. Parameter mismatch. Dia expect akan ada 2 je parameter tapi saya bagi 3. Ataupun saya tak bagi langsung. Saya buka kurungan, saya tutup kurungan, habis. Sama juga error. Dia minta 2 parameter, saya tak bagi langsung. Okay, so parameter tadi mesti match dengan kita punya argument. Mesti sama. Sama lah yang atas ni pun mesti sama. Ada 3 benda yang kita kena synchronize kat sini. Function prototype, function definition dan juga function call. Okay. Ini contoh kalau yang add number tadi. Okay. GDP. Ini contoh, awak tengok contoh ni. Okay. Ini satu function untuk dia terima 2 parameter berjenis integer. Dia pulangkan balik jumlah integer tu. So daripada contoh ni, yang mana satu function prototype? Line berapa? Line berapa function prototype? Macam mana kita nak tahu itu adalah function prototype? Yang pertama, dia mesti duduk atas. Yang kedua, dia mesti ada semicolon. Function prototype. Inilah line 3 ni. Ini adalah function prototype. Function prototype. Fungsi dia untuk apa? Untuk dia declare lah, kata lepas ni akan ada satu function nama dia add6. Dia akan pulangkan nilai berjenis integer dan dia terima parameter, 2 parameter berjenis integer. Tu je fungsi dia. Okay. So dekat mana function definition? Function definition pada line definition. Function definition fungsi dia untuk, nama pun definition kan, untuk define lah. Untuk define
operasi kita punya function. Define. Line berapa? 10 ke 17? 10 ke 17? 17. Ini, line ni. Kat sini, function definition. Function definition, sini, semua ni. Dia define apa yang function kita buat. Okey, yang ketiga function call. Function call fungsi dia untuk panggil kita punya function tadi. Macam kita nak pakai lah, kita nak pakai. Ini. Function call. So kalau kita run compiler, dia akan start dari mana? Nampak tak? Nampak tak? So bila kita run kita punya compiler, tepi lah sikit. Bila kita run kita punya compiler, apa yang berlaku? First kali compiler akan cari dekat mana main. Dia akan cari main dulu. Main kita dekat mana? Dekat line 5 ni. Baik, tak boleh lari. Tadi okey je. Aduh, susah ni je. Tak apalah. Pakai mouse je lah. Okay. So first kali dia akan cari dekat mana main. Main ada pada line ke-5. Okay, so daripada main dia akan turun masuk ke bawah lah. Dalam curly bracket ni dia akan run lah. Okay. Start dia nampak, okay, declare integer x sama dengan 3, y sama dengan 4. Declare integer result. Okay. Kemudian result sama dengan add 6 xy. So bila dia jumpa je add 6 ni, dia tahu ini adalah function. So dia akan terus jump. Terus pergi kepada function ni. Compiler dia takkan pergi bawah ni lah. Dia pergi terus jump pergi ke sini. Okay. So dia pergi add 6 integer A. Integer A ni dapat dari mana? Apakah nilai A? Okay, tadi X nilai dia kat sini kan? Y nilai dia kat sini kan? So nilai A adalah, nilai A dia ambil daripada X lah. Nilai Y, nilai B dia ambil daripada Y. So kita tahu X adalah 3, so A adalah 3. Dia salin lah, dia salin nilai X ni. X ni dapat nilai dia 3, so A nilai dia 3. B nilai dia sama dengan Y sama dengan 4. Alright, so dia akan return kat sini. So next dia akan buat proses ni. Return A tambah B. A adalah 3, Y adalah 4, 3 tambah 4, 7. So dia dah buat 3 tambah 7 tu, dia akan return balik kepada, sebab ada perkataan return ni, dia akan return balik kepada result. Baru dia masuk balik dalam main. Tadi dia jump keluar kan, pergi kat function tu, dan dia masuk balik. Dia bagi balik pada result ni. Result adalah, apa nilai result? 7. Okay. Kemudian dia sambung pergi ke bawah lah. Print F, nilai result. So dia akan print 7. Okay. Dapat So awak kena ingat function prototype duduk atas sekali. Function definition duduk bawah daripada main. So dalam main ada function call. Okay, kalau kita run kita akan dapat apa ni? 1, 7 lah.
Dia nak print ni je, persen D result, hijau lah. Alright. Okay, setakat ni boleh faham? Okay, macam mana dengan void? Saya tunjuk contoh void pula. Kacau benda ni. Okay. Void dia tak pulangkan apa-apa nilai. Katakan saya just nak buat display value. Okay, nama function tu display value. Dia terima satu nilai integer. Kemudian dapat pada function tu dia akan display the value is apa value tu. Okay, so first kali saya buat function definition. Function ni tak pulangkan nilai, jadi jenis dia adalah void. Dia nama dia display display value. Kemudian buka kurungan. Macam saya kata tadi, saya nak terima satu nilai berjenis integer. So just type int. Kemudian ujung mesti ada semicolon. So ini adalah function prototype. Okay, step pertama function prototype. Step kedua, jangan terus buat function call. Step kedua adalah function definition. Pergi bawah daripada main ni. Okay, type balik void display value buka kurungan int. Okay, yang ni saya nak bagi nama apa dia punya parameter ni? Value value. Okay, function definition sebenarnya boleh kat bawah pun boleh, atas daripada main pun boleh. Sebenarnya kalau kita letak atas daripada main tu, prototype tu tak payah letak pun tak apa. Prototype tu kita letak sebab kita nak bagi tahu lepas daripada main ni sebenarnya ada satu function kat situ. Nama dia macam ni. Tapi untuk level ni saya tak nak awak keliru, so saya ajar macam ni je lah. Okay. Nanti bila awak buat latihan tu boleh nampak lah. Okay, ikut je dulu Enter. Lepas tu mesti buka curly bracket. Enter. Alright, so sekarang sebab dia adalah berjenis void, dia tak perlukan return. Biasanya kalau saya lah, kalau saya yang buat programming, biasanya kalau saya nampak kat sini bukan void, katakan dia int kan. Saya takut terlupa, saya tulis siap-siap kat sini return. Supaya tak lupa. Sebab yang ni adalah void, jadi kita tak perlu return. Terus buat dia punya fungsi. Dia just nak display je. Display apa tadi? Printf. Apa tadi saya cakap? The value is apa kan? The value is %d. So display nilai value. Ini saja dia nak buat. Dia tak perlu return apa pun. Okay, so habis bahagian function. Function apa? Function definition. Okay, sekarang function call. Function call untuk level ni saya nak cakap dia adalah main lah. Okay, dalam main first kali saya nak define nilai value tu. int katakan v sama dengan 12. Okay. So sekarang saya nak panggil
function display value. Sebab display value adalah berjenis void, so awak tak perlu declare siap-siap kat depan ni int apa ke, tak perlu declare, terus dia awak panggil display value. Buka kurungan, kemudian pass nilai yang diperlukan, V. Itu je. Nampak tak beza tadi kalau yang ni bukan void? Tengok yang ni. Yang ni tadi, ini integer kan? Kat depan tu untuk dapatkan balik nilai result tu awak kena declare dulu ni. int result. Result tu mesti awak declare dulu sebagai int sama dengan, sebab dia nak pulangkan balik nilai integer. Tapi sebab tadi tu dia adalah void, tak perlu dah declare apa-apa kat depan ni, tak perlu ada assignment sama dengan tu, terus dia panggil display value. Okay. So dia akan display the value is lama. Okay. Kacau lah ni. See. Lain ke? Inilah online punya compiler. Macam ni pula. Okay. But the value is 12. Dan yang tadi tu tak semestinya awak kena declare macam ni. Actually yang ni kalau buang pun tak apa. Saya terus display value, dalam ni terus saya hantar 12. Boleh. Yang tadi saya hantar melalui variable, yang ni saya hantar terus melalui value. Boleh. So sama jugalah dia punya result. The value is 12. Okay. Kakak ni ada soalan? Cuba dulu buat ni. Saya bagi 5 minit, cuba dulu buat. Buat tengok. Laptop pun tak buka lagi. Buat satu program, diminta user masukkan satu input, satu number jenis integer lah. Kemudian dia akan return balik number tu darab 3. Yang kat rumah cuba buat tengok. Sekejap lagi saya nak suruh share screen . Okay. Kali underscore 3. Value underscore A. Saya pernah nampak ni. Saya pernah nampak coding ni. Sama je ni. Jumlah kali 3. Value underscore A. Okay, explain. Explain. Explain coding ni. Okay, mula kita buat dulu dia punya function prototype. Letak int kali 3 untuk multiply. Kat mana? Tunjuklah. Dekat ni, int kali 3. Okay. Lepas tu kita assign dulu dia punya tengah ni. Apa ke nama function ni? Oh, buat tengah dulu? Patutnya buat definition dulu. Definition dulu lah. Kalau start daripada definition, kita buat dia punya argument dia lah. Yang kita int kali 3, lepas tu value A yang untuk tengah ni. Lepas tu Lepas tu kita buka bracket,
tulis return, untuk return masuk ke dalam, untuk baca coding dekat tengah ni, value A darab dengan 3. Lepas tu letak semicolon, tutup kurungan, masuk dekat buat dekat dalam int main. Kita declare int 6 untuk masukkan nombor. Printf enter number. Then scanf yang number tu integer, dari tu tekan n persen 6. Okay, lepas tu kita declare dia untuk expression jumlah kali 3 sama dengan kali 3 daripada function prototype dalam kurungan 6 yang kita declare dekat int main. Okay, lepas tu kita akan dapat output after multiply by 3 is integer daripada jumlah kali 3 dekat sini yang kita masukkan tu, dan dah darab daripada function definition. Okay, semua dapat? Nanti masa lab test 2, setiap orang kena explain macam ni. Okay, dalam lab test 2 saya nak test sorang-sorang. Saya bagi soalan, maksudnya soalan semua lain-lain lah kot. Test sorang-sorang awak kena explain. Okay, terima kasih Daniel. Sama Puan. Satu, mana saya nak tunjuk lagi ni? Saya punya exercise ada banyak lagi. So, tapi kita dah nak pukul 1. Okay, macam ni. Exercise ni semua saya akan share dalam Google Classroom. Awak try dulu buat sendiri. Minggu depan, hari Selasa kot, saya akan buat sesi tutorial dulu. Maksudnya kita akan bincang dulu jawapannya ni kan. Mungkin saya akan tunjuk lagi contoh-contoh lain. Lepas tu hari Rabu minggu depan kita buat lab. Lab macam biasa. Okay? Nanti saya share lah ni. Ni yang salah sikit tadi.